Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Simulakan Hadirat Tuan Kuasa Surah Al-Murabbitin, para asatizah, tuan-tuan guru, para pendakwah, seterusnya hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Khabar semua? Sihat? Alhamdulillah. Yang pertama sekali, marilah sama-sama kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah dan kurnianya mempertemukan kita pada malam ni. Kita syukur juga di atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang masih mengizinkan kita istiqamah di atas jalannya, dan juga Allah Ta'ala juga kurniakan kesihatan kepada kita. Saya ni jarang baca WhatsApp sebenarnya, WhatsApp group lah. WhatsApp personal baca, personal tu baca, group tu jarang baca sebenarnya. Tapi tadi aktiviti Murabbitin ada ni kan, ada forward message sahabat kita, dia apa yang kena potong kaki tu kan, kaki. Jadi kita sama-sama lah kita doakan, dia potong kaki kencing mani kan, kencing mani. Jadi kita fikir, bila kita dapat mesej macam tu, kita akan fikir, kalau kono kat saya ni kan, boleh ke aku sabar ni, boleh ke aku sabar kan. Jadi kita kena fikir. Jadi kita doakan kepada saudara kita ni supaya Allah Subhanahu wa taala kurniakan dia kesabaran. Ya Allah, berilah dia kesabaran, berilah dia kekuatan, berilah dia kesihatan, sembuh penyakit, dan kemudian kurniakan dia kesihatan, iaitu afiah. Afiah, semoga Allah Taala kurniakan ke semua kita afiah. Sebab tu Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan Abu Daud dan juga An-Nasa'i, Nabi SAW sebut, sahabat meriwayatkan, kana la yada'u, Nabi SAW tidak meninggalkan doa ini, hina yusbih wa hina yumsi, ketika mana dia berpagi, ketika mana dia berpetang. Apa doa itu? Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku minta kepada engkau al-afwa, keampunan, wal afiyah, al-afwa wal afiyah, dan afiyah di dunia dan juga di akhirat. Apa itu afiat? Kalau kita khabar orang, semoga copek sihat walafiat kan, afiat. Apa itu afiah? Afiah bermaksud seseorang itu selamat daripada bala, tidak ada bala yang menimpanya. Itu afiah. Kita minta Allah Ta'ala kurniakan kita afiah. Dan juga dalam masa yang sama, afiah dia macam memberi kita kesihatan. Afiah juga bermaksud kita dikurniakan kesihatan. Itu maksud afiah. Jadi Nabi SAW minta, ya Allah, aku minta kepada engkau keampunan dan juga afiah. Apa afiah tadi? Selamat daripada bala dan juga kesihatan, kebaikan. Di mana? Fid dunya, di dunia, dan juga di akhirat. Lepas tu Nabi sambung lagi, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah, aku minta kepada engkau keampunan dan juga afiah fi dini, pada agama aku, wa dunyai, dan juga kepada dunia aku. Jadi Nabi ulang balik, dan Nabi baca yang ampun dan juga selamat daripada bala ni pada apa? Pada agama aku dulu. Lepas tu baru dunia aku. Kenapa agama dulu? Sebab kita ni, kalau kita fikir balik, aset kita ni, kalau kita ada badan yang sehat, kita sehat, kita dapat bekerja, kita dapat duit, kita boleh nikmat dunia. Itu maksud kalau dah pencen pun dapat pencen kan. Jadi kita, kalau kesihatan ada, kita boleh nikmati dunia ni. Itu maksud minta afiat di dunia. Tapi Nabi dahulukan agama sebelum dunia. Sebab aset yang lebih besar bagi seseorang adalah aset agama dia. Sebab kalau tak ada agama ni, tak boleh masuk syurga kan. Lebih lama syurga, lebih lama, jauh lebih lama daripada dunia. Jadi Nabi minta, selamatkan daripada apa-apa bala yang boleh menimpa agama aku, iaitu apa? Nombor satu, apa? Musuh bagi agama, syirik. Apa-apa benda yang boleh mensyirikkan
agama aku. Syirik, boleh. Dan yang boleh mengurangkan agama aku apa? Bid'ah. Aku dah buat benda-benda bid'ah, yang Nabi tak suruh buat, kita buat, lepas tu ajar pula orang lain. Ingat, yang tu juga benda yang boleh mengurangkan agama kita. Fid dini wa dunyaya. Lepas tu Nabi sambung lagi, wa ahli wa mali, keluarga aku dan juga harta aku. Semoga semua itu selamat. Selamat. Apa yang ada ni, ya Allah bagi selamat. Jangan bagilah dia terbakar ko, hilang ko, apa ko. Anak-anak ni sihat. Itu maksud doa Nabi. Setiap pagi Nabi doa. Lepas tu Nabi minta lagi, Allahumma astur aurati, ya Allah tutuplah aurat aku. Tutuplah aurat ni, aurat badan kita ataupun aurat aib kita. Aurati. Wa amin rawati, dan juga amankan ketakutan aku. Allahumma hafaz min baini yaday, ya Allah peliharalah apa yang di depan aku, wa min khalfi, di belakang aku, wa an yamini, kanan aku, wa an shimali, kiri aku, wa min fawqi, daripada atas, wa a'udzu bi'azamatika, dan aku minta dengan kebesaran engkau, an ughtala min tahti, daripada aku ini dicabul, dirampas daripada bawah. Jadi kalau kita fikir juga, setiap hari kita ini terdedah kepada musibah, bala. Bala setiap hari kita ni keluar ni. Kita keluar pergi surau ko, pergi kerja ko, pergi mana nak pergi kedai ko. Bala sentiasa terdedah. Dan bala boleh datang daripada 6 arah. 6 arah. Mana? Depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah. Jadi Nabi minta perlindungan. Sama-samalah kita doakan sahabat kita, dan masa yang sama kita jangan lupa untuk minta untuk diri kita dipelihara daripada bala. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Okey. Baik, sikit untuk mukadimah. Jadi kita teruslah tuan-tuan. Kita teruskan balik pengajian kita daripada kitab Syarhul Aqidah Al-Wasithiyah ni. Syarah kepada Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang dikarang oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah, yang ditulis oleh Syekhul Islam dan disyarahkan oleh Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin. Kedua-dua ulama ni adalah ulama Arab, tuan-tuan. Orang Arab lah. Dia tulis kitab dalam Arab, cuma kita pakai kitab terjemahan di dalam bahasa Melayu. Baik. Jadi kita punya matan yang terakhir, minggu lepas kita belajar. Yang terakhir sekali matan Arabnya yang kita belajar adalah fa innahu a'lamu subhanahu bi nafsihi wa bi ghairihi wa asdaqu qilan wa ahsanu hadithan min khalqihi. Kenapa kita kena beriman seperti mana yang Allah Ta'ala ajar kepada kita? Sebab sesungguhnya ia lebih mengetahui tentang dirinya. Jadi Allah kata dia macam ni, kita kena beriman macam tu sebab Allah lagi tahu tentang hakikat zatnya. Tuhan ni kita tak sebut diri, tapi saya kadang-kadang tersebut diri juga, zat Tuhan. Dia lebih tahu tentang zatnya macam mana. Jadi kita beriman macam mana dia bagi tahu. Wa asdaqu qilan, dan dia adalah zat yang paling benar kata-katanya. Wa ahsanu hadisan, dan ceritanya yang paling baik. Dia lebih baik bercerita daripada kita. Min khalqihi, daripada makhluk-makhluknya. Okey. Itu yang last kita belajar. Jadi hari ini kita nak masuk kepada matan yang baru. Muka surat 127 kitab Indonesia ni. Yang kita Arab, nanti cari matan ni. Seterusnya adalah berkata Syekhul Islam Ibn Taymiyah, thumma rasuluhu sadiquna masduqun bi khilafil ladzina yaqulun alaihi ma la ya'lamun. Kemudian lepas kita beriman seperti mana Allah Ta'ala kata dia beriman sebab dia lebih tahu tentang dirinya. Kemudian kedua, siapa kita nak ikut? Kemudian rasulnya sadiqun masduqun, yang mereka itu semuanya benar, jujur, sadiqun. Dan yang kedua masduqun, yang mereka itu dibenarkan wahyu tentang mereka. Dia orang tu dah lah benar, orangnya jujur, cakap betul, cakap benar, cakap betul. Sebab apa?
Sebab apa Nabi SAW, apa antara pekerjaan Nabi SAW selain daripada, kalau kita tahu Nabi ni mula-mula mengembala kambing, lepas tu dia berniaga, betul tapi sebelum dia berniaga tu ada pekerjaan lagi yang Nabi SAW buat. Ada kerja lagi yang dia buat. Apabila orang-orang Mekah, dia orang ni kita tahu rihlatas syita'i was-sayf, dia akan pergi travel, dia akan pergi ke negeri Syam lah biasanya. Apabila dia orang bawa barang daripada Mekah pergi jual kat Syam, ambil barang Syam bawa balik jual dekat Mekah. Dia orang ada niaga macam tu lah. Jadi orang-orang yang travel ni biasanya dia orang travel lama. Poi dia dah sebulan, balik sebulan. Tapi takkan nak duduk 2-3 hari kan. Poi sebulan, mestilah duduk 4-5 bulan lagi ke, lepas tu baru balik pula kan. Jadi dalam tempoh yang lama tu, siapa nak jaga harta mereka di Mekah kan. Jadi dia bagi kat siapa? Orang-orang yang travel ni tadi, dia beri kat siapa? Dia beri kepada antara orang ni, dipanggil orang yang pegang amanah ni, antara yang popularnya adalah Nabi SAW yang ambil barang dan simpan di rumah dia. Disimpan di rumah ataupun di tempat dia lah. Nabi akan simpan, dan apabila nanti dia balik nanti dia pulang dan orang tu akan bagi upah. Okay, disebabkan itu Nabi SAW, jadi bila pulang tu cukup kan, tak pernah tak cukup. Ni macam tak cukup ya, tak sentiasalah cukup. Lalu sampailah diberi gelaran, yang mana dapat gelaran itu Al-Amin tu tadi. Amin, orang yang amanah. Memang amanah dia ni. Beri memang pulang balik, bagi banyak tu, balik banyak tu, tak kurang. Demikian. Nabi itu sendiri, Rasul-Rasul yang Allah Ta'ala pilih dan Allah utuskan ke semuanya orangnya macam tu, sadiq. Dan dia tak cakap bohong, sadiq. Kalau apa yang dia bagi tahu benar, apa yang dia bagi tahu itu pasti benar. Kemudian siapa lagi yang membenarkan dia, masduqun, dibenarkan pula. Wahyu pun membenarkan mereka. Masduqun. Okey. Okey, jadi kita tengok sikit syarah. Kata as-sadiq adalah orang yang benar ataupun jujur. Adalah yang menyampaikan berita sesuai dengan kenyataan. Semua rasul jujur, kata penulis ni, dalam segala yang mereka beritakan. Hanya saja harus dengan sanad yang terbukti sahih kepada mereka. Jadi dia cakap tu betul, tapi orang yang dengar tu, yang sampai kat kita tu betul ke orang tu? Kan, yang tu masalah. Yang tu kita kena pastikan. Kalau ada orang claim, dia cakap jika ada orang Yahudi berkata Nabi Musa berkata begini-begini, jadi betul ke dia cakap macam tu kan? Jadi kita kena pastikan ia tidak berlawanan dengan Al-Quran. Kalau ada Allah Ta'ala cerita dan orang Yahudi pun cerita, jadi kita terima. Tapi kalau tak ada asal usul kita pun, boleh percaya, boleh tak percaya. Itu maksud dia. Okay. Jadi Nabi tu betul, tapi orang yang sampaikan kepada kita itu belum tentu betul. Okay. Demikian juga Nabi Isa. Kalau ada orang-orang Kristian kata Jesus cakap macam ni kan, Jesus cakap macam ni ke, Isa cakap macam ni, kita takkan kata ia betul sehingga ia ada bukti yang mengatakan ia betul. Demikian juga dengan Nabi SAW. Kalau orang kata Nabi Kobar ni mano hadis kan, mano. Jadi Nabi Muhammad senanglah, sama ada kita hanya cari di dalam hadis kan, apa koleksi. Jadi tak bolehlah nak kata ini hadis sahih, tapi siapa yang sahihkannya? Tok guru saya dapat dari mimpi kan, kasyaf. Jadi yang tu semua tidak diterima di dalam disiplin ilmu, itu semua ditolak. Tak boleh, kasyaf tak boleh mengatakan ianya hadis kan. Okay. Hadis adalah rangkaian tu, datang daripada Nabi, sahabat cerita, tabi'in, sampai Imam Bukhari rekod dalam buku dia, ataupun Imam Muslim ke, masuk dalam kitab dia cerita kembali kepada kita. Itulah apa yang Nabi kata betul. Okey, Rasul-Rasul Allah adalah orang-orang yang jujur dalam apa yang mereka katakan. Apa yang mereka katakan tentang Allah dan selain Allah dari kalangan makhluknya adalah benar.
mereka tidak berdusta sama sekali. Kalau dia cerita tentang Allah macam itulah kita beriman. Dan kalau dia cerita tentang benda-benda gaib, kan, malaikat macam ni kan, malaikat ada kopak sepanjang sekian-sekian, jadi kita beriman macam mana apa yang dia katakan tu. Oleh kerana itu, para ulama telah berijma' bahawa para rasul terpelihara dari melakukan dusta. Jadi para rasul, para nabi adalah maksum, maksum daripada dosa. Jadi kalau orangnya kejap cakap botol, kejap cakap tipu, yang tu tak boleh maksum. Okay. Ada tak lopeh ke apa tu? Agak barang. Okey. Tak lepas sebab saya parking belah sini apa dia. Okey. Okey, kita tengok dia bila dia sampai perkataan apa ni? Kemudian nabi-nabi yang orang-orang yang benar ni, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin pun dia ceritalah tentang perkataan sedekah ni tadi. Sedekah ni benar, jujur. Dia pun masuklah cerita tentang Abu Hurairah. Syaitan ni pernah cakap betul tak tuan-tuan? Syaitan, iblis, pernah tak dia bercakap betul? Pernah lah kan, takkan semua tipu kan, susah lah kan, jadi mesti ada betul kan. Dia pernah bercakap juga benar ketika mana dia ajarkan kepada Abu Hurairah. Kisah ni tuan-tuan mungkin pernah dengar juga lah. Maknanya Abu Hurairah diperintahkan untuk menjaga zakat, menjaga bila orang bayar zakat, ada gudang lah simpan barang-barang zakat ni. Kalau dulu orang bayar pakai tamar kan, berapa tamar. Jadi Abu Hurairah diperintahkan untuk jaga Baitul Mal, dia panggil Baitul, rumah harta, simpan zakat dekat situ lah. Okey. Hari malam pertama syaitan datang, ada orang datang, dia tak beritahu syaitan lagi. Ada orang datang makan, Abu Hurairah tangkap, nak bawa kepada Nabi, dia kata jangan bawa kan. Lepas tu lopehkanlah. Abu Hurairah kesian, dia kesian kat orang, lopehlah orang tu. Malam waktu Nabi tanya apa cerita malam tadi, dia tak cerita kat Nabi tapi Nabi tahu. Okey, Abu Hurairah pun ceritalah, dia minta merayu jangan bawa ke jumpa kau. Lepas tu Nabi kata malam kan dia datang lagi. Kali kedua dia datang. Jadi malam tu dia datang lagi. Abu Hurairah tangkap, nak bawa kepada Nabi, merayu balik. Merayu jangan bawa, lopehlah. Lepas tu jumpa balik esok tu Nabi kata malam kan datang lagi. 3 kali dia datang. Malam ketiga Abu Hurairah tangkap, aku takkan lopehkan kau, aku pasti bawa kau dengan jumpa Nabi. Lalu syaitan, iblis ini pun syaitan ni pun cakap, aku akan ajarkan kepada kau satu bondo, yang pasti apabila engkau baca, syaitan kalau kau baca, Allah Ta'ala akan pelihara engkau malam tu sampai pagi, dan juga syaitan tidak akan mendekati kau sampai pagi itulah. Kalau baca malam sampai pagi esok tu, sampai subuh, syaitan takkan kacau kau. Dia ajar. Apa dia ajar? Ayat apa? Ayatul Kursi. Ayatul Kursi. Apabila dia ajarkan Ayatul Kursi, Abu Hurairah pun lopehkanlah. Esok jumpa lagi Nabi Rabah. Apa dia ajar malam tadi? Dia ajar ayat kursi. Nabi SAW kata kepada Abu Hurairah tentang syaitan itu tadi, innahu syaitan, sesungguhnya itu adalah syaitan. Dia kata apa yang diajar tu tadi, sadaqaka wa huwa kazub. Dia bercakap betul dengan engkau sedangkan dia kaki pembongak. Kazub, pembohong. Kazub. Memang kaki membongak ada ni, tapi dia kali malam tu dia cakap betul. Sadaqak. Okay. Jadi dia bawa cerita tu lah tentang apabila sebut Nabi itu adalah orang yang benar. Okey. Musaddaqun, masduqun, tak payah. Ada benda-benda teknikal dalam ni, teknikal sikit berkenaan dengan bahasa, tapi tak apalah, saya tinggalkan dia lah. Nanti tuan-tuan ponek dengar tak faham kan. Dia kalau nak cerita benda-benda teknikal ni boleh kan, tapi memang orang yang memang belajar bahasa Arab yang tu boleh. Kalau tidak kita ajar basic-basic je lah kan. Bukan basic, maknanya saya tak sentuh dalam-dalam. Ilmu ni semua orang tahu kan, cuma bila sentuh dalam-dalam tu kita dah tak tahulah kan, kita tak faham lah. Okey, tak apa. Okey, kita sambung kepada matan yang kedua, matan yang seterusnya tadi.
Kemudian kita percaya kepada rasul yang mana mereka itu benar dan juga dibenarkan oleh wahyu, masduqun. Okey. Bi khilafil ladina yaquluna alaihi ma la ya'lamun. Berbanding mereka-mereka yang bercakap atasnya, iaitu atas nama Allah. Maksudnya mereka bercakap tentang Allah alaihi ma la ya'lamun, apa yang mereka tak tahu. Nabi itu bercakap benar berbanding orang-orang walaupun dia seorang doktor, seorang profesor kan contohnya. Tapi kalau dia bercakap belum tentu lagi dia tahu apa yang dia cakap tu. Cakap tentang Allah Taala, Allah Taala ni macam ni belum tentu lagi dia betul. Rasul lebih betul. Itu maksud Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Jadi kita baca sikit apa syarah yang ditulis. Okey, mereka itu kata Syekhul Islam, mereka itu sesat atau pendusta kerana mereka berkata tanpa ilmu. Siapa pun dia, kalau dia bercakap di atas nama Allah, tentang Allah tanpa ilmu, mereka itu adalah sesat dan juga pendusta. Sepertinya penulis Syekhul Islam mengisyaratkan kepada golongan tahrif kerana mereka berkata atas nama Allah tanpa ilmu dari dua segi. Okey, sebelum tu contohnya soalan, kalau jawapan Rasul, ada satu soalan, jawapan Rasul dengan jawapan Profesor Emeritus contohnya kan. Profesor Emeritus ni kira terror lah tuan-tuan. Dia nak dapat profesor ni, dia pertama dia dapat kena PhD dulu, baru dapat pencerah kanan, doktor kan. Lepas tu rajin menulis, publish, naiklah sikit Profesor Madya kan. Dapatlah Profesor Madya. Tulis rajin lagi, cetak buku kan, publish ni semua, dapat Profesor penuh kan. Lepas tu bila dia dah dapat Profesor penuh, barulah universiti luar lantik dia jadi Profesor adjunct lah. Dan yang tinggi, antara yang tinggi jawatan ni Profesor Emeritus lah kan. Emeritus ni kira pandai betul lah ni, bidang tu dia memang pandai lah kan. Okey, jawapan Nabi dengan jawapan Profesor Emeritus di dalam bidang agama contoh, dia pandai betul dia ni. Macam ahlul kitab kan, pandai kan. Okey. Contohnya soalan, di mana Allah? Aina Allah? Di mana Allah? Jadi datang Nabi SAW dalam banyak hadis menyimpulkan bahawa Allah di langit. Allah di langit, Allah fis sama kan. Sama ada jawapan daripada Jariyah, hamba perempuan tu, Nabi kata okey, dia lepaskan dia. Ditanya kepada dia di mana Allah, dia cakap fis sama, di langit. Lalu Nabi kata bebaskan dia. Dan banyak hadis cerita bila ditanya di mana Allah, Allah di langit. Okey, dengan jawapan seorang yang pandai, katakanlah pandai, dia kata Allah ni dia sebenarnya tak ada. Dia tidak ada di mana-mana Allah tidak bertempat contohnya kan. Jadi mana jawapan yang kita nak pakai kan? Allah tidak bertempat, Allah tidak di atas, tidak di bawah, di kanan, di kiri, tak ada arah, tak ada ni tempat. Jadi macam jawapan mana satu yang kita nak pakai? Tentulah jawapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pasti betul. Sebab Allah tak boleh macam ni. Dia pula yang teori-teori kan. Jadi benda-benda ini kita jangan dahulukan orang-orang yang pandai ini, sama ada ustaz kita ke, idola kita ke, profesor mana pun, tidak lebih daripada Rasul tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, dari dua segi ulang balik tadi, mereka berkata tanpa ilmu dari dua segi. Mereka berkata sesungguhnya dia tidak menginginkan ini dan menginginkan itu. Mereka berkata dalam menetapkan dan menafikan tanpa ilmu. Kalau mereka kata Allah nak ni, mereka belum tentu lagi tahu. Misalnya mereka berkata ketika Allah menetapkan bahawa dia memiliki wajah. Dalam ayat Al-Quran memang ada cerita Allah ada wajah. Ada wajah, tapi bukan wajah macam ni, macam kita ni, tak. Subhanallah, bukan macam ni. Tapi Allah bagi tahu perkataan itu memang ada, dia ada wajah. Allah tidak memaksudkan wajah yang sebenar. Di sini mereka berkata atas nama Allah dalam menafikan tanpa ilmu. Mereka kata yang dalam Al-Quran itu bukan wajah, tetapi maksudnya adalah pahala. Kalau kita tengok dalam surah Al-Insan, ketika mana
Allah Ta'ala cerita tentang orang-orang yang baik ini. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Orang-orang yang baik ini minum daripada gelas. Gelas kaks ni macam piala. Gelas yang macam piala. Kalau hari ni apa? Macam gelas wine tu lah kan. Macam gelas wine tu, dia macam piala kan. Daripada gelas macam tu, kana mizajuha kafura, yang padanya minuman itu ada campuran kafur, kafur. Aina yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjira. Mereka itu minum daripada minuman yang terpancut, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Orang mereka itu bagi makan kepada orang-orang miskin, anak-anak yatim, wa asira, dan juga tawanan-tawanan perang. Lalu orang-orang yang bagi makan tadi, orang yang baik Allah Ta'ala cerita tadi tu, yang bagi makan kepada orang, dia cakap lepas dia buat baik tu, dia kata apa? Innama nut'imukum, sesungguhnya kami bagi makan ni, hatta kepada tawanan perang dia pun dia bagi makan. Tapi kami bagi makan ini, dia cakap liwajhillah, kerana wajah Allah, kerana wajah Allah. La nuridu minkum jazaan wala syukur, dan kami tidak memerlukan daripada kamu terima kasih, jazaan, balasan, wala syukur, terima kasih pun kami tak perlu. Kami bagi ni sebab wajah Allah. Jadi mereka yang mentakwilkan perkataan wajah ini kat sini, dia kata wajah ni sebenarnya pahala kan, sedangkan Allah tak kata pahala, Allah kata wajah. Dia boleh maksud dia nak Allah Ta'ala pandang dia, macam itulah. Bagi kami buat ni semua supaya Allah Ta'ala pandang kami, kemudian dapatlah pahala kan. Itu maksud dia. Jadi kalau kita cuba ambil tafsiran golongan-golongan ini, dia akan menyebabkan kita ini sama macam mereka, mentakwil tanpa ada ilmu, berkata di atas nama Allah tanpa mengetahui. Allah kata wajah-wajah. Sebab tu para salaf punya manhaj para salaf adalah isbatkannya. Apa sahaja Allah Ta'ala yes, yes dulu, jangan pusing dulu. Golongan-golongan yang kita cerita sebelum ni, pertama dia terima, lepas tu dia tolak kan. Yang ada yang topi tu, yang ni tak boleh pakai, yang ni tak boleh pakai, tolak tu saya. Itu pun itu dah. Tapi kita yang bermanhaj salaf adalah terima dulu, yes, apa yang Allah Ta'ala kata, yes, itulah. Lepas tu kita nak faham macam mana, kita pun faham pun tak boleh dah lari kan. Tak lagi, kita kena faham macam tu juga, daripada perkataan itu macam mana Arab gunakan. Jadi kita faham daripada asas tu. Okey tuan-tuan. Okey, kita orang-orang yang berkata sama, orang-orang yang berkata atas nama Allah tanpa ilmu bukanlah orang-orang yang jujur, dan tidak pula diberi berita yang benar, dan bukan pula yang dia benarkan. Justru dalil-dalil membuktikan bahawa mereka adalah para pendusta dan kaum yang mendustakan kerana apa yang dibisikkan syaitan kepada mereka. Jangan kita termasuk orang-orang yang ditipu oleh syaitan. Okey, sambung matan yang seterusnya. Walihada, oleh kerana itu, qala subhanahu wa ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Sambung, walhamdulillahi rabbil alamin. Okay. Jadi oleh sebab itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maha suci Tuhanmu, Tuhan yang maha perkasa dari sifat yang mereka katakan. Subhana rabbika rabbil izzah. Perkataan izzah ataupun aziz, asal dia aziz, membawa maksud dua. Satu kuasa, satu lagi hormat. Tuhan yang berkuasa, perkasa. Sebab tu kita terjemah Tuhan yang maha perkasa, berkuasa, dan juga bila dia berkuasa orang hormat. Itu Tuhan. Ada tak orang yang berkuasa dan kita tak hormat? Ada tak? Ada. Janganlah tipu tuan-tuan, jangan. Dia berkuasa tapi kita tak hormat pun dia. Yang tu bukan Tuhan. Tuhan dia kuasa dan juga mesti hormat. Itu izzah, aziz. Okay. Jadi Tuhan itu Tuhan yang maha perkasa dan dihormati daripada apa yang mereka sifatkan. Wassalamun alal mursalin.
dan sejahtera ke atas para rasul. Salam maksud dia sejahtera, selamat daripada aib, selamat daripada bala, itu ke atas para rasul yang diutuskan. Walhamdulillahi rabbil alamin, dan puji, puji dan juga syukur. Alhamdu, kita sebut alhamdu, puji, syukur. Ada tak yang kita puji tapi kita tak terima kasih? Manusia ni ada benda yang dia puji tapi dia tak terima kasih. Ada juga yang dia terima kasih tapi dia tak puji. Tuhan dua-dua, puji dan terima kasih. Contoh, apa yang kita terima kasih tapi kita tak puji? Contohnya kita tompang dia datang ke surau kan, kita terima kasih lah kan, tak adalah kita terima kasih engkau lah sahabat yang sejati, tak ada kan, tak ada puji dia, terima kasih lah kan, datang tompang pergi surau kan. Jadi itu terima kasih tanpa puji. Ada juga puji tanpa terima kasih kan. Contohnya kita puji, cantik kereta kau lepas basuh, kita puji je lah kan, tak adalah terima kasih lah kereta sebab cantik, tak ada kan, kita puji je, cantik. Jadi Tuhan dia mestilah dipuji dan disyukuri. Terima kasih. Walhamdu, itu puji dan terima kasih lillahi rabbil alamin, milik Allah, Tuhan sekalian alam. Okey. Alright. Itu matan yang kedua hari ini. Dan matan yang ketiga, fasabbaha nafsahu amma wasafahu bihil mukhalifuna lirrusul wa sallama 'alal mursalin bisalamati ma qaluhu minan naqsi wal 'aib. Allah menyucikan zatnya, Allah menyucikan zatnya. Sebab tu Allah Ta'ala dia tak pernah kata tentang kekurangan di dalam Al-Quran. Dia sentiasa puji. Sabbih, fasabbaha nafsahu. Sabbah datang daripada perkataan tasbih. Tasbih itu maksud dia sibah. Sibah ni apa? Berenang. Apa idea pada berenang? Kita tasbih kan, subhanallah, subhanallah, itu tasbih. Apa maksud tasbih? Idea dia macam berenang. Berenang dalam bahasa Arab sibah. Sibah. Apa idea berenang? Air tu kalau tinggi dia 1 meter, orang berenang dekat mana? 1 meter dah 10 meter. Air tu 10 meter tinggi kan? Orang berenang di mana? Di dalam 1 meter tu ke? Berenang? Tak. Berenang di 10, di atas tu lah. Jadi Tuhan itu sentiasa di atas. Sibah. Maksudnya dia di atas. Tasbih maksudnya kita sentiasa buat Tuhan itu di atas. Jangan dia jatuh sikit pun tak. Jatuh sikit dah menyolam. Betul? Menyolam, bukan? Dia di atas. Itu tasbih. Sebab tu Tuhan itu sentiasa meletakkan diri dia di atas. Tasbih. Dia sabbaha nafsahu, dia membuatkan diri dia ini suci, maha suci. Tasbih kita kata maha suci, maksudnya tidak ada kurang. Dia sentiasa di atas. Tuhan itu sentiasa mensucikan dirinya ataupun zatnya daripada apa yang disifatkan golongan-golongan yang lawan dia. Mukhalifuna lirrusul, golongan-golongan yang menentang rasul-rasul. Dan dia mengucapkan salam kepada rasul-rasul tadi. Ayat Quran tadi. Allah Ta'ala dia cerita balik tentang ayat Quran tadi. Allah kata subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Tuhan dia puji diri dia daripada apa yang orang yang lawan rasul. Dia kata Tuhan ni macam ni, macam ni. Jadi Tuhan sucikan diri dia. Kemudian dia ucap wassalamun alal mursalin. Wassalamun alal mursalin maksudnya Tuhan ucapkan salam kepada para rasul dia kerana apa yang mereka katakan itu selamat daripada kekurangan dan juga aib. Apa yang mereka rasul-rasul itu ceritakan tentang Allah selamat daripada aib dan kekurangan. Wassalamun alal mursalin. Betul, bahawa Allah Ta'ala tutup dengan walhamdulillahi rabbil alamin. Okey, itu maksud. Ini matan yang ketiga hari ni. Masuk matan yang keempat. Wa huwa subhanah qad jama'a fima wasafa wa samma bihi nafsahu bainan nafyi wal isbat. Dan dia subhanah, maha sucinya, telah menghimpunkan pada apa yang dia sifatkan dan dia namakan untuk dirinya di antara nafi dan juga isbat.
Tuhan itu dia kumpulkan kesempurnaan dia itu di antara dua, iaitu nafi dan juga isbat. Nafi dan isbat. Apa maksud ayat ni? Jadi kita baca sikitlah. Dengan kata-katanya ini, Syekhul Islam menjelaskan bahawa Allah menggabungkan dalam sifat-sifat dan nama-namanya yang disandangkan pada dirinya antara menetapkan dan menafikan. Hal itu kerana puncak kesempurnaan tidak tercapai kecuali dengan menetapkan sifat-sifat kesempurnaan dan menafikan sifat-sifat kekurangan yang merupakan lawan dari yang sebelumnya. Maka Syekhul Islam menunjukkan faedah kepada kita bahawa sifat-sifat Allah terbahagi kepada dua. Dia bagi tahu tadi, Allah kumpulkan kesempurnaan dia di antara nafi dan juga isbat. Jadi Syekhul Islam nak bagi tahu sifat Allah ini ada dua, satu yang nafi, satu yang isbat. Okey. Jadi kita nak go kepada yang isbat dulu. Isbat ni maksud dia apa? Tetap. Sifat yang ditetapkan. Nafi, tolak. Okey. Jadi sifat-sifat isbat ini, ataupun dia panggil sebagai sifat-sifat musbatah, yang dikenal oleh mereka dengan as-sifat as-subutiyah. Tak apalah, itu nama lain. Anggaplah musbat, musbat, isbat tadi tu. Dan yang sifat yang kedua kita panggil sifat-sifat manfiyah, sifat-sifat yang nafi. Ada juga yang sebut sebagai salbi. Salbi maksud dia negatif. Okey, tak apalah. Yang kita ingat isbat, nafi. Okey. Sifat yang berbentuk isbat ini tadi adalah semua sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya. Semuanya adalah sifat kesempurnaan. Tidak ada kekurangan dari segi mana pun. Dan bukti kesempurnaannya adalah bahawa apa yang dia tetapkan untuk dirinya tidak mungkin menunjukkan tamsil, permisalan. Kerana jika Allah dimisalkan dengan makhluk, maka itu berarti kekurangan baginya. Apabila kita memahami kaedah ini, maka kita mengetahui kesesatan ahli tahrif yang mengklaim bahawa sifat yang ditetapkan bagi Allah berisiko adanya permisalan. Lalu mereka menafikannya demi menghindari permisalan tamsil. Contohnya, okey, tak faham tuan-tuan tak faham tak? Allah Ta'ala dah kata sifat ni. Jadi apa saja yang sifat Allah tetapkan dalam Al-Quran itu semuanya betul, tetap dan tidak ada kekurangan. Kalau ada orang faham dia kekurangan, dialah yang salah. Jadi dia nak beritahu golongan-golongan yang cuba tukar maksud ayat dalam Al-Quran ni tadi, yang suka tukar-tukar maksud sifat Allah ni tadi. Okey, contohnya mereka berkata, seandainya kita menetapkan wajah bagi Allah, maka hal itu berkonsekuensi semisal dengan wajah makhluk. Maksudnya dia akan menyebabkan sama dengan makhluk. Dalam kondisi tersebut, maka maknanya harus dirubah dengan makna lain dan bukan wajah yang sebenarnya. Okey, dia orang ni yang bermasalah. Kalau dia orang faham itu wajah macam wajah manusia, wajah binatang, dia orang yang bermasalah, bukan Allah. Allah kata wajah lah, tapi bukanlah wajah macam wajah kita. Jadi kami katakan kepada mereka, semua sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya adalah sifat-sifat yang sempurna. Tidak mungkin sama sekali bahawa sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya adalah sifat kekurangan. Jadi apa sahaja yang Allah bagi tahu dalam Al-Quran, tak mungkin ia menunjukkan kekurangan. Tak mungkin. Yang tu dipanggil sifat isbat tadi. Akan tetapi jika dia berkata, apakah sifat itu tauqifiyah, seperti nama-nama atau ijtihadiyah, maksudnya bahawa apakah kita boleh menyifati Allah dengan sifat yang tidak dia sandangkan pada dirinya. Okey, kalau ada banyak sifat-sifat tu, ada yang tak ada dalam Al-Quran, sifat itu baik tapi tak ada dalam Al-Quran, boleh tak kita sifatkan Allah macam tu? Contoh ada sifat yang baik, contoh handsome, kan? Handsome baik ke tak baik? Baik, sifat yang baik, handsome. Boleh tak kita guna Allah itu handsome? Okey, jadi asasnya tak boleh lah, sebab Allah tak sifatkan macam tu, jadi jangan kita sifatkan. Tapi kalau kita jamil, cantik betul, sebab Nabi kata innallaha jamil, Allah itu cantik, wa yuhibbul jamal, dan dia suka yang cantik-cantik. Okey. Setengah golongan
kumpulan tasawuf lah, dia ada banyak dia tolak hadis ni tuan-tuan. Ada yang tolak hadis ni. Sebab apa? Dia kata ini untuk orang-orang awam lah, untuk golongan kami ni tak lah. Pakaian cantik-cantik ni semua tak penting dah kan. Kami nak menuju Allah. Jadi dia tolak hadis sebab nak bagi tahu dia punya teori tadi. Teori dia faham tu kita zuhud, teori dia zuhud tolak dunia, tapi cantik pun dia tolak sebab teori dia tadi nak zuhud. Baju campur-camping, kau jumpa orang busuk-busuk tu, dia okey. Yang tu juga tidak benar. Saya jumpa, sebab tu saya cerita tu. Ada orang dia tolak hadis ni, saya pun aduh macam mana nak cakap dengan dia ni. Cakap lah, tapi memang kena ni lah kan. Okey, jadi kami katakan sifat terbahagi menjadi 3. Okey, dia nak bagi tahu sifat Allah Ta'ala ada 3 jenis. Satu, sifat kesempurnaan secara mutlak. Yang kedua, sifat kesempurnaan dengan pembatasan. Dan ketiga, sifat kekurangan secara mutlak. Ini secara am dulu. Kita bahagikan sifat Allah itu ada 3 jenis. Satu yang sempurna dan mutlak. 2, sempurna tapi dia mesti ada batas. Dia mesti ada sebab ataupun ada pembatasan dia. Dan yang ketiga, sifat kekurangan secara mutlak. Okey, sifat yang pertama, sempurna secara mutlak. Sifat-sifat ini adalah sifat yang pertama, iaitu sifat kesempurnaan secara mutlak. Maka ia ditetapkan bagi Allah seperti yang berbicara. Allah itu adalah Tuhan yang berbicara, yang melakukan apa yang dikehendaki, yang maha kuasa dan yang lain-lain. Apa yang ada dalam Al-Quran cerita tentang benda ini, kesemuanya adalah sifat Allah yang berbentuk sifat sempurna secara mutlak. Yang kedua, sifat yang kedua ini adalah sifat kesempurnaan dengan pembatasan. Maka sifat-sifat ini tidak ditetapkan untuk Allah secara mutlak kecuali dengan batasan. Okey. Contoh perkataan makar. Kita biasa dengar kot, ceramah politik paling banyak guna perkataan makar. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makiri. Yang ni ahli politik paling banyak sebut lah. Wa makaru, mereka rancang, Allah juga merancang, dan Allah lah sebaik-baik perancang. Tapi makar tu sebenarnya bukan rancang, tuan-tuan. Perkataan sebenar makar adalah tipu daya, tipu. Mereka tipu, Allah pun tipu dia. Dan Allah lah sebaik-baik penipu daya. Itu maksud dia. Okey, makar, itu maksud perkataan makar. Rancangan untuk helah, itu makar. Rancangan, plan yang nak memperdayakan dia orang. Mereka plan untuk memperdayakan Allah, Allah plan untuk perdayakan dia orang. Okey, itu maksud makar. Tapi bolehkah kita kata Allah adalah Tuhan, nak kita namakan Tuhan yang makir, suka tipu daya? Boleh tak kita cakap macam tu? Tak boleh. Sebab Allah hanya guna nama ini bila kalau ada orang yang nak tipu Allah. Kita tak boleh ambil Allah, kita namakan Allah makir, Tuhan yang suka rancang tipu daya. Tak boleh. Kita kena ada pembatasan dia, iaitu kalau ada orang tipu, baru Allah tipu daya. Okey, itu sifat Allah yang sempurna tetapi mesti ada pembatasan. Okey. Contoh yang kedua diberi, mengolok-olok. Mengolok-olok, ataupun bahasa Melayu ni menganjing. Maksudnya menganjing kan. Kalau orang putih dia panggil sarcasm, sarkastik, bersifat sarkastik kan. Main-mainkan dia. Okey. Ada tak perkataan ni dalam Al-Quran? Ada. Digunakan untuk Allah, ada. Cerita tentang orang-orang munafik. Orang-orang munafik ni bila Allah Taala cerita, wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim. Orang munafik ni apabila berjumpa dengan orang-orang yang beriman, dia orang ni kata amanna, kami beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim, apabila mereka ini duduk bersama geng-geng diorang je, syayatinihim, bersama dengan syaitan-syaitan dia orang ni, maksudnya kepala-kepala jahat ni, qalu inna ma'akum, orang munafik ni kata kita orang sama dengan korang ni. Innama nahnu mustahziun, kami tadi menganjing ya, main-main ya dengan orang beriman tadi. Tadi kata beriman, lepas tu balik dengan geng dia, kami main-main je.
Allah kata Allahu yastahzi'u bihim. Allah yang apa nak kata tadi? Mengolok-olok kan, mengolok elok sikitlah, menganjing apa pula. Allah yang mengolok-olokkan mereka. Allah yang olok-olok. Boleh tak kita kata Tuhan Allah adalah Tuhan yang memperolok-olokkan? Tak boleh. Dia mesti ada batas. Iaitu kalau orang buat dekat Allah, Allah akan buat kepada dia. Itu maksud mesti ada pembatasan. Dan yang ketiga, sifat yang ketiga adalah sifat maka Allah adapun sifat-sifat yang ketiga, maka Allah tidak disifati dengannya dalam kondisi apa pun, seperti yang lemah, yang berkhianat, yang buta, yang tuli. Okey, yang ni yang tiga tadi. Jadi kita ingat balik, yang pertama tadi sempurna secara mutlak, yang kedua sempurna tapi mesti ada batas, yang ketiga adalah dia apa tadi? Kekurangan secara mutlak, kurang secara mutlak. Yang kurang yang ketiga ini tidak boleh disifatkan kepada Allah langsung. Yang lemah, yang khianat, walaupun Allah ada kata dia tipu, tetapi tak boleh, tak boleh. Lemah lah contohnya, yang lemah, yang berkhianat tadi macam ada kena mana, yang buta, yang tuli, yang ni semua tidak disifatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala secara mutlak, tak boleh. Okey, clear kat situ. Dia banyak lagi pembahasan, jadi saya rasa kita berhenti dulu dekat situ. Jenis-jenis sifat Allah, sifat kepada Allah ini ada 3 tu. Wallahu taala alam. Ada soalan tuan-tuan? Tak ada tuan-tuan? Sifat 20 adalah relevan dipelajari lagi. Okey. Sifat 20 ni, sifat 20 soalan ni adakah relevan lagi ke untuk kita pelajari tuan-tuan? Jadi sifat 20 ni tuan-tuan, dia adalah mainstream di Malaysia. Maksudnya bila kita kata belajar akidah, kita memang mainstream di Malaysia adalah sifat 20. Dan dia bukan sahaja mainstream di Malaysia, dia adalah mainstream di Mesir. Universiti Al-Azhar asasnya adalah sifat 20. Di mana saya belajar di Universiti Al-Azhar tu, sifat 20. Jadi cumanya tuan-tuan, sifat 20 ni cakap macam mana? Dia bukan berbincang tentang asas akidah Muslim itu sendiri. Dia sebenarnya bukan berbincang, dia bukan tengah bercakap tentang orang Islam sepatutnya beriman macam mana Allah kata kok, Rasul kata. Tak, dia bermain dengan falsafah sebenarnya. Kan? Sebab falsafah bagi tahu Tuhan sesuatu yang wujud, dia mesti ada. Jadi dia guna Allah wujud. Itu dia punya teori nombor 1. Kan? Allah wujud. Teori yang dia letakkan wujud itu bukan sebab orang mukmin kena beriman macam tu, ataupun orang Islam sepatutnya iman dia ikut Al-Quran dan Sunnah, tapi dia susun melalui teori falsafah. Okey, kalau kita hidup tuan-tuan 1000 tahun yang lepas. 1000 tahun lepas. Tahun 400 sekarang ni 1444 kan. Kalau kita hidup 1000 tahun yang lepas, saya khabar relevan. Sebab memang ilmu falsafah adalah ilmu yang kuat, yang banyak orang akan maksudnya ada orang boleh terpengaruh masuk percaya dengan falsafah, akhirnya tak percaya langsung Tuhan. Sebab kita tak boleh nak buktikan secara falsafah Allah itu wujud. Okay, kalau kita hidup situ mungkin ada relevan sikit lah. Tapi hari ni tuan-tuan, falsafah ni bukanlah sesuatu yang di apa, manusia sibukkan sangat, tak kan? Apa hari ni manusia sibuk kan? Sains, tuan-tuan, sains. Jadi sebetulnya akidah kita boleh kita susun macam mana kita pembuktian melalui sains contohnya. Okey. Jadi sebenarnya kalau ikut zaman ni, bagi saya sifat 20 ni macam sebenarnya tak membantu sangat pun kan. Kita lancar macam tu lah, Allah wujud, qidam, baqa. Dia tak membantu sangatlah. Tapi nak tolak 100% saya tak tolak lah. Tak tolak lah 100%. Cuma dia tak sesuai. Apatah lagi untuk orang ramai. Kan? Orang ramai lagi tak perlu tahu benda tu. Tak perlu tu. Sebab dia tidak bermain dengan falsafah.
Jadi falsafah ni sesuatu benda yang menjadi berat kepada ulama-ulama dulu, macam mana nak lawan golongan falsafah ni. Golongan falsafah. Jadi orang-orang yang menjadi kafir tu banyak di karangan sebab terpengaruh dengan ahli falsafah. Jadi tapi hari ni orang tak terpengaruh sangat dengan falsafah ni. Orang terpengaruh dengan sains. Golongan etis biasanya akan buktikan melalui sains. Jadi kita mungkin boleh susun ilmu berdasarkan ilmu sains. Tapi tuan-tuan, kita belajar ni dua syarat akidah wasitiyah ni sebenarnya untuk kita nak faham, sepatutnya kita faham akidah ni macam mana. Itu je tujuannya. Kita faham macam mana Allah khabar, Rasul khabar, itulah. Jadi saya nak kata setuju 100% pun, tolak tauhid pun tak, nak setuju pun memang tak setuju sangatlah. Tapi nak tolak pun taklah tolak semua. Wallahu ta'ala alam bidzalik. Nas'alullah ta'ala yanfa'ana bima sami'na wa yaj'alana hudatan muhtadin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.